بالعظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ما بعد. Alhamdulillah, kita menyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hamba ini yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita pada hadis yang ketiga pada bab penutup bagi kitab yang kita sedang bicarakan ini, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin. An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, ya, dikarang oleh beliau. Baik, hadis yang ketiga daripada Raqb Al-Misri rahimallahu ta'ala telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman tawadha'a fi ghairi manqasatin wa dalla fi nafsihi min ghairi mas'alatin wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi ma'siyah wa rahima ahla adh-dhulli wal maskanah wa khalata ahla al-fiqh wal hikmah. Tuba liman taba kasbuh wa salahat sariratuh wa kawmat alaniyatuh wa azala 'anil nasi syarrahu. Tuba liman 'amila bi'ilmihi wa anfaqa al-fadla min malihi wa amsaka al-fadla min qawlihi. Bermaksud, berbahagialah orang yang merendah diri tanpa mengurangi kedudukannya dan menghina diri tanpa diminta melakukan demikian, membelanjakan harta yang dikumpulkan pada jalan yang diridai Allah, mana bukan maksiat, menaruh sifat belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah dan miskin, bercampur gaul dengan ilmuwan dan ahli kebijaksanaan. Berbahagialah orang yang baik, yakni halal mata pencariannya, lurus batinnya, mulia zahirnya, dan kejahatannya disingkirkan dari orang ramai. Berbahagialah orang yang beramal dengan ilmu pengetahuannya, membelanjakan lebihan dari harta kekayaannya
serta menahan lebihan dari tutur bicaranya. Ini hadis yang ada kaitan dengan akhlak lah, ya. Dan Nabi SAW menyatakan ataupun menggunakan kalimah tuba. Tuba ni maknanya apa? Beruntunglah atau berbahagialah. Dan dalam hadis-hadis Nabi SAW kita akan berjumpa banyak kataan ini, ya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, contohnya, ya. Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya, kelemahannya, berbanding kelemahan manusia. Orang sibuk dengan melihat aibnya sendiri, tak sibuk cari aib orang lain. Itu orang yang berbahagia, kata Nabi. Mana beruntunglah. Di dalam hadis ini semuanya ada kaitan dengan akhlak. Pertama sekali, orang yang tawaduk. Nabi kata berbahagialah orang yang tawaduk. Tapi tawaduk jangan sampai mendatangkan kehinaan. Tawaduk seorang guru jangan sampai menghina kedudukan dia sebagai guru. Guru tetap guru, ya. Dia tawaduk, itu hal dia. Tapi kita sebagai murid tak boleh menghina dia kerana tawaduk dia. Kita kena faham. Ayah tetap ayah. Kalau dia tawaduk, itu urusan dia. Tapi kita sebagai anak tak boleh menghina dia sebab tawaduk dia. Ya. So kena faham. Dan menghina dirinya tanpa min ghairi masalah, tanpa diminta melakukan demikian. Mana merendah diri, lebih kurang tawaduk lah. Mengapa disebut tanpa diminta melakukan yang demikian? Sebab benda yang namanya akhlak ni, akhlak ni suatu yang sifatnya bukan dibuat-buat. Akhlak dia bukan buat-buat. Akhlak itu sentiasa ada pada seseorang. Dia tak terpisah dengan orang itu. Macam mana keadaan pun, itulah dia akhlak dia. Itu dipanggil akhlak, ya. Kalau dia buat-buat, maka dia akan jadi, orang kata apa, sesumpah. Tu sumpah. Sumpah. Dengan orang ni dia okey. Dengan orang ni dia ubah. Dia ikut keadaan. Sesumpah. Kena pergi tempat hijau, warna hijau. Kena warna biru, warna biru. Contoh je. Kena merah, merah. Semua sumpah. Tu bukan akhlak. Dia akhlak, dia macam tu lah dia. Itulah dia. Di mana dia berada, masa bila dia berada, bila-bila masa. Itu baru betul akhlak. Ya. Jadi di antara cara untuk kita mengenal akhlak kita, sebelum kita nak tahu akhlak orang lain, ialah apabila kita dalam keadaan bermusafir, berjalan. Sebab ada seorang sahabat kepada Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar dia nak lantik orang-orang dia nak lantik, kita kata kabinet lah, lebih kurang macam tu, atau ahli syura dia. Dia tanya pada seorang sahabat tentang sahabat seorang ni, boleh tak kamu kenal tak dengan dia ni? Sejauh mana kamu kenal dengan dia? Kata sahabat ni, saya kenal dia, ya wahai Sayyidina Umar, aku kenal dia ni, dia kawan aku. Pernah tak kau musafir dengan dia? Tak pernah. Maknanya kau belum kenal dia lagi. Jadi antara cara kita nak kenal diri kita dan orang kenal kita, bila kita sama-sama berjalan, sama-sama pergi rombongan ke, pergi musafir jauh kan. Masa tu akan terlihatlah watak yang sebenar. Yang kedekut tekan kelihatan kedekutnya.
Yang rajin belanja orang, pemurah akan kelihatan sifatnya. Yang perongos tu perongos. Yang pemarah, yang panah baran akan kelihatanlah panah barannya. Jangan kata musafir apa tempat biasa-biasa, pergi Mekah, pergi umrah, masa tu kau tengok perangai masing-masing akan terlihat. Tak kira lah kau profesor ke, datuk ke, tan sri ke, masa itulah akan Allah tunjukkan. Ya, yang ego dengan egonya, kan? Yang macam-macam manusia. Dan kita juga akan dilihat oleh orang lain. Allah akan perlihatkan kita pula. Sabar ke tidak kita ni? Kan? Boleh menyelesaikan masalah tak kita ni? Itu antara caranya lah. Baik. Menaruh sifat belas kasihan terhadap orang-orang lemah dan miskin. Ya. Ada empati. Ada simpati kepada orang yang susah. Ya, hendak membantu, hendak menyumbang. Bercampur gaul dengan ilmuwan ahlul fiqh wal hikmah dan ahli kebijaksanaan. Ya, bercampur dengan orang-orang alim. Itu semua orang yang beruntung lah, kan? Orang yang beruntung ni. Jadi kalau maksudnya kalau selain daripada itu, rugilah dia. Dan Nabi kata lagi, berbahagialah orang yang baik dan halal mata pencariannya. Allah cukupkan dia dengan rezeki yang halal. Kan kita doa kan, Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Kan kita doa kan? Ya Allah, cukupkanlah kami, cukupkanlah aku dengan yang halal. Ya, bukan yang haram. Ya. Itu doa yang kita kena faham maksud dia. Mana bila kita doa begitu, Allah akan jadikan rezeki kita ni datang daripada jalan yang halal. Tak ada yang akan datang daripada jalan yang syubha maupun yang haram. Itu untunglah kan. Sebab apa? Kadang-kadang Allah uji. Allah uji kita. Ada sesuatu yang kata apa, tawaran ke apa-apa lah, yang banyak melimpah tapi tak halal ataupun syubhah. Tapi sebab kita tengok benda tu banyak, benda tu orang kata apa, yalah, kalau sikit-sikit tak apa kan, sampai ratus-ratus ribu kan, seronok dengar tu. Kita pun apa lagi, masuk duit kita, alih-alih kena scam, ambil kau. Ni banyak ni kan. Kalau siapa ada apps Telegram, ni antara apps yang banyak puak-puak ni masukkan, entah macam mana dia masukkan, kita tiba-tiba dah ada kita dalam grup tu. Macam-macam. Saya banyak, saya pun tak setting, tak betulkan setting tu. Tahu saya tak nak setting supaya jangan orang masukkan. Itulah pelaburan, itulah masuk 1,000 dapat 30,000. Pelaburan apa tu? Kan? Siap bubuh gambar orang ustaz itu, ustaz ini. Dia tahu ustaz-ustaz ni orang percaya. Dia tak boleh rumah Ustaz Ikmal, rumah Ustaz Ikmal dia orang tak percaya. Orang ustaz lain lah. Kan? Ustaz-ustaz glamour ni, orang pun masuk lama-lama kena scam. Ada satu cerita baru ni. Isteri dia masuk dulu. Isteri dia masuk dapat masuk tak tahu berapa, dapat 8,000. Setiap bulan 8,000. Seronok kan? Suami dia pun masuk. Suami dia masuk lagi banyak daripada isteri dia. Yalah dah, kalau sikit dapat 8,000, kalau banyak mesti dapat banyak. Tengok habis. Scam. Kan? Report polis. Polis pun dah muak dah dengar benda ni. Banyak orang kita ni. Saya nak beritahu satu benda lah, tuan-tuan kena faham lah. Tak ada siapa nak bagi duit dia kat kita, tuan. Tak ada manusia yang sebaik mana pun dia,
dia nak bagi duit dia kat kita? Tak ada. Faham itu cukuplah. Kalau tak faham, kita fahamkan benda macam ni. Dia kata orang salak, too good to be true. Faham? Too good to be true. Benda ni cakap apa Melayu tak faham cakap Melayu kan? Tak munasabah. Munasabah pun tidak. Jangan munasabah Sarawak memang tak boleh. Janganlah. Carilah rezeki yang halal. Banyak sekarang ni scammer ni. Ada ustazah pun buat scammer juga kan. Dia pergi pinjam orang ni, dapat duit, hutang orang ni. Lepas tu dia kata gali lubang, tutup lubang. Bukan sikit-sikit, ratus ribu. Orang kampung kena tipu. Bayangkan ustazah scammer, kau gila ke apa? Tapi sebab ada orang gila yang kena tipu juga, sama-sama gila. Jangan tuan. Kan? Tak ada siapa nak bagi duit dekat tuan-tuan dia. Kau betul nak bagi, dia takkan minta duit kita. Bagi lagi lah. Apa pasal nak kena kita bagi duit pula? Kalau pelaburan, dia akan jelas pelaburan. Apa jenis pelaburan, apa perniagaan, apa terma dan syarat, kadar keuntungan kalau ada. Kan? Expected POI dia apa. Tak apalah, jelas. Ada dia punya, apa dia panggil, apa saham tu dia punya apa? Prospektus. Susah pula nyebut tu. Jelas perniagaan dia. Melaburlah, tak apalah. Kan? Banyak orang kena tipu tuan sekarang ni. Ada tu habis duit pencen KWSP. Kan? Kumpul punyalah susah daripada bekerja dulu, tiba-tiba kena tipu tuan. Sian tengok. Ada yang berniaga berapa tahun dah berniaga makanan, beratus-ratus ribu kumpul dalam tabung haji, keluar kata tabung haji tu. Sampaikan pegawai tabung haji tu cakap, makcik hati-hati makcik, sekarang ni banyak scammer makcik, ni makcik keluar banyak, makcik tak pernah keluarkan banyak ni, kata pegawai ni. Pegawai ni cakap, tak pernah makcik keluar banyak ni makcik dah buat apa ni, nak tolong saudara kata dia. Saudara ni scammer ni, saudara apa? Saudara. Ini betul kan, ini saya cakap ni kisah betul, cuma bukan kat sini lah kan. Akhirnya habis. Dahsyat tuan janganlah. Kalau tuan-tuan betul-betul ada duit yang banyak, nak melabur, cari orang yang betul-betul ada kelayakan dan ada, orang kata ada lesen. Dia ada lesen, boleh. Ada orang yang ada lesen, diberikan lesen oleh kerajaan untuk melaburkan duit orang, ada. Dipanggil private placement, boleh. Ada benda-benda tertentu. Saya kenal beberapa orang daripada tu. Boleh dipercayai. Tapi saya tak ada melabur banyak warna kan. Kita mula duit banyak kan, kita masuk habis kan. Baik, hadis yang keempat daripada Asma. Apa tadi tu kita faham tadi kan? Hadis yang keempat daripada Asma bin Umais radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wa ikhtala wa nasiya al-kabira al-muta'al, bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa i'tada wa nasiya al-jabbara al-a'la, bi'sal 'abdu 'abdun saha wa laha wa nasiya al-maqabira wal-bila, bi'sal 'abdu 'abdun ata wa tagha wa nasiya al-mubtada'a wal-muntaha, bi'sal 'abdu 'abdun yakhtilu ad-dunya bid-din, bi'sal 'abdu 'abdun yakhtilu ad-din bish-shahawat, bi'sal 'abdu 'abdun tama'in yaquduhu, bi'sal 'abdu 'abdun hawa yudilluhu, bi'sal 'abdu 'abdun raghibin yudilluhu. Maksudnya,
Kita kalau tadi berbahagialah, kan? Yang ini merugilah, ya, atau malanglah, ya. Dia kata di sini, merugilah hamba yang berangan-angan kosong sambil membesarkan diri, sedang ia lupa atau melupakan Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi. Kan? Berangan-angan kosong, ya. Takhayyala waqtala, sambil membesarkan diri. Dia tak ada usaha apa-apa untuk agama dia, ya, tapi dia rasa macam Allah, ya, akan muliakan dia. Rasa bangga diri, sedangkan dia lupa pada Allah. Merugilah hamba yang mengangkat dirinya dan menganiaya orang lain, ya, sedang ia melupakan Tuhan yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Dia macam mana pun tuan, perangai takabur ni, sombong, ego ni, kena buang jauh-jauh lah. Kena buang jauh-jauh, ya. Bila kita faham, kadang-kadang kita pun ada juga benda ni, sikit sebanyak, kena buang, ya, kena buang. Lama-lama insya-Allah akan terpancarlah kebaikan, ya. Maknanya jadi kita hamba yang tawaduk, insya-Allah. Merugilah hamba yang sentiasa alpa dan lalai, sedang ia melupakan kubur dan kehancuran tubuhnya, kehancuran kelumatan tubuh di dalamnya. Makna apa ni tuan-tuan? Makna lupa dan lalai tentang hakikat dunia ini sementara, kan? Sibuk dengan dunia tak habis-habis tuan. Tak cukup 5 hari, kerja 5 hari, Sabtu Ahad pun penuh juga, kan? Ingat Sabtu Ahad ni boleh lah macam tuan-tuan kan, lepas subuh duduk lepak-lepak sekejap dengan kuliah subuh, walaupun mata tak berapa nak buka, kan? Mata tak berapa nak buka, kan? Lelan ya, kan? Tak apa. Lalai tak apalah, kan? Mudah-mudahan adalah 1-2 benda yang masuk telinga tuan, kan? Sedang ia melupakan kubur dan hancurnya tubuh di dalamnya. Maknanya apa? Kematian itu akan menghilangkan atau menjauhkan kita daripada kealpaan dan kelalaian. Sebab tu kena selalu ingat pasal mati, tuan. Zikrul maut, kan? Sebab itu Nabi kata apa? Al-kayyisu, apabila bila sahabat tanya, siapakah orang yang paling bijak? Ya, Nabi kata, aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum isti'dadan ulaikal akyas. Ya, Nabi kata orang yang paling banyak mengingati mati, ya, dan orang yang paling banyak persiapannya untuk mati. Ulaikal akyas. Akyas makna orang yang paling bijak, orang pandai, orang cerdik, orang bersiap untuk mati. Itu orang cerdik, tuan. Ada cerita seorang ustaz ni lah, dia ada sekolah agama. Dia kata ada seorang makcik ni duk telefon ni siapa, tapi dia tak kenal lah. Akhirnya dia angkat juga, angkat juga. Jadi beritahu, kata makcik ni ada hajat ustaz, ada hajat nak jamu anak-anak murid ustaz datang ke rumah makcik. Berapa orang ada ustaz? Katalah 1 bas, bawa 1 bas tu. Makcik nak buat kenduri di rumah dia, jauh rumah dia, jarak dengan madrasah tu jauh. Tak apalah, sewakan bas semua. Sampai di tempat tu dah makan semua, beritahu kat ustaz ni, kata ustaz, makcik ada hajat lagi, banyak pula hajat ni. Apa hajat? Makcik nak wakafkan, nak bagi apa, duit lah untuk wakaf di apa, sekolah ustaz ni. Bukan sikit tuan, banyak. Jadi bagilah ditransfer dalam akaun ustaz ni. Tak ingat berapa puluh ribu, saya tak ingat. Elok tuan, lepas 2 minggu meninggal makcik ni.
Kalau macam ni lah kita digerakkan Allah sebelum mati macam tu kan bagus. Nampak? Tapi tak adalah termasuk dalam petanda mati. Tanda-tanda orang tu hampir mati ialah bila rajin bersedekah. Bukan. Tak ada. Tapi nak kata Allah dorongkan tu. Itu kata dorongan tu tadi tu. Dorongan itulah yang dinamakan taufik. Yang kita sebut taufik hidayat tu kan. Inilah dia. Hidayah ni ada banyak tuan. Hidayah ni dia satu benda besar, bawah tu ada macam-macam. Salah satu yang penting dalam hidup kita ialah hidayatut taufik. Taufik ni. Taufik ni apa? Dorongan. Allah dorongkan kita, gesa kita. Ya, untuk buat amal soleh. Tu dia. Meninggal cik tu. Dia tak ada uzur, biasa-biasa je, tak adalah uzur terlantar, tak ada. Tapi itulah. Maknanya sempat dia buat benda baik sebelum dia meninggal. Jadi kalau dia dah wakaf dekat sekolah tu contoh kata, maknanya apa? Maknanya sepanjang duit itu dibelikan sesuatu yang diwakafkan pada pelajar-pelajar, selagi digunakan dia akan berterusan mendapat pahala di dalam kuburnya. Wah, tu dia. Jadi kita fikir-fikirlah tuan kan, sebelum kita mati, yang kita pun tak tahu bila, buatlah kan. Sekarang Selangor pun ada dah perbadanan wakaf Selangor kan. Maknanya kita mungkin tak mampu nak beli tanah sebidang nak wakaf, ataupun ada tanah kita bagi, mungkin kita tak ada, tapi kita boleh bagi duit, dia panggil wakaf tunai kan, wakaf apa namanya, wang tunai. Jadi duit kita tu akan digunakan untuk beli sesuatu yang sifatnya kekal, biasanya aset, bangunan ke, tanah ke, apa benda ke, barang-barang yang boleh digunakan oleh masyarakat ke. Jadi wakaf juga lah, walaupun kita sumbang RM1 aja. Dalam pembelian itu, katalah apa, wakaf Selangor beli apa, aset apa, tanah ke, rumah orang tu tak kira lah apa-apa, ada RM1 kita dalam tu, ada juga kan, ramai-ramai dapat beli tanah wakaf. Itu sebenarnya. Kalau kita nak tunggu kita sampai ada duit nak beli sebidang tanah, bila tuan nak beli benda-benda macam tu? Dia apa beza sedekah dengan wakaf? Apa beza? Sedekah ni kita bagi habis macam tu je. Contoh kan, sedekah sarapan pagi, contoh, bukan pagi ni kan. Contoh kan, sedekah sarapan pagi, orang makan habislah. Tapi kalau sedekah yang mana sedekah itu berterusan, tu kata sedekah jariah tu, jariah mana berterusan. Manfaat daripada sedekah tu digunakan secara berterusan. Contoh saya kata kapet ni kan, kita wakafkan, kita ada sumbang untuk beli kapet ni, kita niat wakaf. Selagi kapet ni kita gunakan, masjid gunakan, kita ada orang salat di sini, selagi itu pahala terberusan. Kita dah tak ada orang kubur, pahala masih terus lagi. Itu beza dengan sedekah. Sedekah dengan sedekah jariah lain. Sedekah jariah ni wakaf. Tu kena faham. Habis tu ustaz, kalau kapet tu dah rosak, habislah manfaat dia. Dia selagi dia manfaat. Kalau kata kapet tu dah, kan ada kapet yang dah lama-lama kan, kena hujan apa semua, yang kasar tu kan, tu kalau gahar kepala boleh luka lah. Tu gahar kan, yang ada satu masjid saya singgah semayang, konon pula awak konon kat tempat yang kasar tu, humak sakit lagi. Kasar kan, kalau yang dah lama kena air katnya, hujan ke apa, tukar. Jangan kata tak boleh ustaz, itu wakaf. Tak boleh, sebab dia dah hilang manfaat dia. Tapi boleh kalau katakan benda tu boleh ditukar. Contoh kata kita jual kapet yang tak apa elok tu, kalau dinilai lah, kita jual, ada orang beli, so duit tu kita campurkan dengan untuk beli yang baru. So orang lama yang wakaf dah still dapat pahala lagi. Itu cara dia.
Dia panggil badal, tukar wakaf. Boleh. Contohlah ada orang bagi masjid kita ni tanah. Dia bagi tanah, dia kata masjid nak buat apa, buatlah tanah ni. Tapi tanah tu tak strategik. Nak buat kebun pun tak sesuai, nak buat tanah kubur pun tak sesuai, nak buat jauh dalam. Boleh kita jual tanah tu, kita ganti dengan tanah lain. Boleh. Dengan harga yang sama lah atau lagi lebih lah. Pulang lah kan. Tapi boleh. Sebab kalau tak dimanfaatkan, mana orang tu tak dapat pahala, tak dapat dia kan. Jadi sebab tu tanah-tanah wakaf ni sebenarnya bagus, tapi kita kadang-kadang tak tahu cara nak bangunkan. Kadang-kadang pula jabatan ni pula Allah lambik lah pula, dia punya birokrasi dia dahsyat tuan. Tak maaf lah, saya bukanlah nak menyindir-nyindir, tapi betul cerita betul ni. Kami susah birokrasi tahu benda bertahun. Orang tu nak bagi dia, buatlah satu cara kaedah yang menyegerakan proses itu. Dia benda-benda ni atas kita, peraturan ni kita yang buat, manusia yang buat. Buatlah elok-elok. Orang bagi surau, orang bagi tanah ada surau. Selama ni surau tu masih lagi nama tuan ni. Tuan ni kata, Ustaz saya nak serahkan Ustaz, nak wakafkan. Bagus tak? Baguslah. Tapi tuan tu menunggu bila lah nak jadi wakaf betul ni. Birokrasi, hantar pegawai datang tengok, ingatkan dah selesai, tak selesai lagi. Saya bertanya kan, macam dah sudah belum lagi Ustaz, nak kena buka akaun khusus pula. La ilaha illallah, gila macam mana bila nak siap ni. Pula birokrasi. Jadi kadang kita peraturan-peraturan ni kadang-kadang melemahkan semangat orang nak membantu, nak bersedekah. Dan cuba fikir cara betul macam mana nak menyenangkan, nak cepatkan proses tu, bypass proses tu kan. Boleh peraturan kita buat kan, cuma kita yang nak menyusahkan itu je. Sama lah peraturan kewangan pun macam-macam kan. Kalau saya cerita kan mungkin ramai yang tak percaya, tak apalah, tak payah cerita lah, ada pengalaman tu. Okay? Baik, kata kan, merugilah hamba yang suka berwenang-wenang. Lain macam bunyi berwenang-wenang kan. Dan melampaui batas. Ni lain lah, ni wenang-wenang lain sedang ia melupakan asal kejadiannya dan akhir tujuannya. Suka lalai suka lalai, tak buat apa maksudnya, tidak ambil berat tidak ambil berat tentang agama dan sebagainya. Merugilah hamba yang menggunakan agama untuk mengumpul harta dunia. Ni penunggang agama ni. mengumpul harta dunia, buat travel, bawa orang pergi umrah, tipu. Mengamuk 2-3 hari ni. Orang ni, ya Allah. Dia macam ni tuan-tuan. Saya bukanlah nak mengutuk pun, tidak. Ni nak cerita betul ni. Sebenarnya orang travel ni ramai je yang jujur. Kebanyakan ni jujur, bagus. Tapi isu ni disebabkan mereka terperangkap. Terperangkap dengan siapa? Dengan orang-orang Arab tu yang dekat Mekah, Madinah tu. Bila orang-orang tu tak ikut deal, tak ikut perjanjian asal. Itu antaralah banyak lagi cerita lain. Jadi bila mereka ni terperangkap dengan hotel dah bayar, tapi Arab tak nak ambil duit, dipulangkan duit kita tuan-tuan. Sebab ada Arab lain pula counter, harga lebih mahal. Dia cerita gitulah ni, banyak ni. Jadi bila dah berlaku macam tu kan, kita ingat dah confirm, tengok-tengok dia pulang balik duit tuan. Kita dah bawa jemaah dah ni, jemaah kita dah bawa ni, nak masuk hotel, tak boleh masuk hotel. Bayang tuan-tuan, tak gila. Kalau kata satu grup tak apa, kalau ada 10 grup memang tak terkawal. Isu yang PKP lah tu, memanglah PKP tu memang banyak yang hangus lah.
duit tiket hangus, duit hotel hangus. Itu memang dahsyat lah, ramai banyak yang bungkus. Yang sekarang ni ada juga isu yang ni. Jadi travel ni dia macam ni kan kaedahnya, kalau tak untung tak apa, tapi jangan rugi. Sekarang ni dah lah tak untung, rugi tu Masya Allah dahsyat tuan-tuan. Lepas tu pula yang travel ni pula, ya, bila dah tahu dah terlampau, dia nak cover dia punya kerugian, so dia buka banyak lagi trip. Nampak tak tuan? Ya, bila buka banyak trip, harapan dia supaya dapat cover kerugian. Rupa-rupanya yang trip ni kena tipu juga. Tu kata pasal tipu tu. Dahsyat. Kita kesian tuan, jangan main. Okey, itu satu isu. Isu yang kedua ialah ketidaktelusan, tak transparent. Ya. Jadi kalau kita betul-betul rugi, beritahu dengan jemaah, saya rugi, saya tak boleh cover perniagaan saya. Ceritakan A to Z apa yang berlaku. Kan? Sebab kita sekarang dah tak boleh niaga. Sebab apa? Dah rugi ni, nak cover rugi macam mana? Contohnya. Atau kena tipu dengan ulat tiket, dengan geng-geng kartel ni. Ada kartel juga umrah ni, main. Kan? Jadi banyak isu lah. Ya. Pada saya yang di isu ni, sebab dia dah tak boleh kontrol. Sebab kerugian terlalu banyak dan tak boleh nak cover kerugian itu. Ya. Sekarang tuan-tuan jangan ingat senang nak duduk sofa, nak duduk dekat-dekat ni harga 7,000, 8,000, tak ada tuan. Tak ada. Ya. Kalau sofa tu 9,000, 10,000 ke atas. Yang lain tu duduk jauh. Sekarang ni orang Melayu kita dah duduk jauh-jauh sikit dah, dekat Haji atas sikit. Dah boleh dah panjat bukit dah. Dulu tak boleh. Dulu nak dekat-dekat, kalau boleh tergolek-golek masuk dalam Masjidil Haram. Kalau boleh lah. Terjatuh tangguh kan, duduk masuk Masjidil Haram. Ada macam tu. Tapi dia nak murah, nak hotel paling dokek, nak makan paling sadap, nak harga paling murah. Tu orang Malaysia punya mentaliti. Kita lah tu, jangan cakap orang lain. Tahu tak? Nak bayar mahal sikit tak nak. Tapi bila bayar mahal kena tipu, itu masalah juga. Macam-macam lah kan. Jadi kalau orang tanya saya, mana ustaz travel yang disyorkan, saya pun tak berani cakap lah. Cuma kalau yang dah establish, yang kata syarikat besar ni, insya-Allah dia agak kurang risiko lah. Tapi kalau yang kecil-kecil yang baru-baru muncul ni, kena siasat lah, tengok dulu. Ya. Saya ada beberapa orang student saya yang, mana murid saya yang jadi toke-toke travel ni. Dia banyaklah maklumat-maklumat tu. Kan, kesian tuan. Nak cover balik, bukan senang ustaz, dia kata. Kita nak buang pekerja tak ampai hati. Kan, pekerja tetap kena ada, tapi itulah dahsyat. Dia punya cabaran orang bisnes itulah kan. Tapi dia bertahan lah. Tapi kalau dia yang boleh bertahan ni apa tuan? Kalau dia bawa orang pergi haji. Dia haji ni lain macam masuk jangan main haji. Kalau travel tu dah bawa orang pergi haji, insya-Allah umrah dia tak ada masalah. Biasanya sebab apa? Operasi haji dia punya risiko dia 3-4 kali ganda daripada umrah. Jadi bila dia dah boleh bawa orang pergi haji tu, maksudnya rekod dia bagus lah tu. So boleh percayalah. Kalau yang tak pernah bawa orang pergi haji ni, kena hati-hatilah. Kan? Kata baik. Ya. Dia memanglah boleh, tapi kena betul-betul lah. Jangan hak ni boykot, hak tu tak.
Sebab dia orang ni pun ada macam-macam grup sana. Sebab di tanah haram, di Mekah Madinah ni, muassasah dia panggil, muassasah Arab ni banyak. Dia ada 2-3 yang besar-besar tu, kan? Dia sebenarnya muassasah ni sebenarnya yang nakal ni, yang jahat ni bukan muassasah, hotel tu sendiri. Dan hotel ni pula dia ada pasang kaki dia. Tu kaki dia. Kadang-kadang kaki ni ada masalah dengan dia. Kita tak tahu, kata dia ni ada masalah dengan hotel tu, kita pun ambil duit dia. Tiba-tiba dia ada masalah, kita yang kena. Banyak cerita tuan. Kan? Ya. Kalau saya lah tabung haji tu, beli hotel banyak-banyak lah dekat Mekah Madinah tu. Bau kita ada untung kan masuk tabung haji. Ya tak? Betul lah. Beli 5-6 hotel dekat Mekah tu. Kan? Biar, kan ada kita hotel tabung haji kan. Beli hotel banyak-banyak tu, bagi kat travel Malaysia. Okey lah. Kita confident lah sikit kan. Contohlah kan. Daripada kau beli entah benda kan, dapat untung 4% dividen. Contohlah contoh. Baik, kita habiskan di sini insya-Allah. Merugilah hamba yang mencampur adukkan agama dengan keinginan hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu dalam hal agama. Ya. Contohlah kan, semua benda kita nak senang aja. Kan? Semua nak pendek-pendek cukup lah, tak payahlah panjang-panjang ni. Ya, nak ikut nafsu je. Tapi tuan makan biar banyak. Kuliah pendek cukup. Semayang jangan wirid, terus bangun je. Kan? Itu ikut nafsu lah tu. Ingatkan ikut sunnah, rupa ikut nafsu. Merugilah hamba yang dipimpin oleh perasaan tamak haloba. Perasaan tamak. Merugilah hamba yang diselewengkan oleh petunjuk hawa nafsunya. Nampak? Ada banyak perkataan nafsu tadi ni. Ya. Merugilah hamba yang dihinakan. Dihinakan oleh kehendaknya. Jadi maksudnya kalau kita tengok hadis yang keempat ini, dia punya tema utama dia ialah hawa nafsu, dan juga angan-angan yang boleh menyebabkan kita menolak agama ataupun merosakkan keagamaan kita. Jadi kita kena, kalau kita ikut hawa nafsu habislah. Kan? Tengok tuan-tuan macam mana hawa nafsu ni boleh begitu dahsyat. Baru ni kan, konsert apa tu, Coldplay kan, nak marah-marah lah saya sebut je. Bayangkan tuan-tuan nak konsertnya malam gang, pagi tuan-tuan dah pergi stadium dah. Pergi ke tak tu, bayar ke free, murah ke mahal? Mahal. Sanggup masuk, berhujan, berpanas, beratur panjang, sanggup. Sebab apa? Hawa nafsu. Itu contoh. Nak kata dahsyat tak dahsyat nafsu ni, boleh ni kita. Orang pun tegur kan, mufti pun tegur, itu pandangan peribadi, kurang ajar punya orang. Ni kata tak, maknanya hawa nafsu tu sanggup diutamakan sampai tak hormat pandangan ulama. Dia katakan pandangan peribadi, bukan fatwa, kata dia. Kan buat fatwa kan, dengan mufti-mufti tendang kau, tengok yang situ. Kau boleh harap apa ni? Kan? Dalam keadaan orang menderita di Palestin, kita tengok saudara-saudara kita sedang membayar harga yang mahal untuk agama Allah. Betul tak? Kita kat Malaysia masih lagi confused, mana satu hak, mana satu batil. Apa yang gitu ni? Mana betul, mana salah? Confused lagi. Nak bagi ke tidak ni, padahal dah terang-terang dah. Astaghfirullahalazim. Peninglah tuan. Kan kita tak sebutkan, kata mana ulama tak nak menegur. Aku tegur lah ni. Kau dengar, kau pekak.
Bukan marah ni cakap dia. Menyampah tuan. Besok bila berlaku benda-benda yang tak elok, diminta kepada semua masjid untuk mendirikan solat hajat dan mendoakan agar hujan turun. Contohlah. Tahu pula kalau minta masjid doa. Macam kau buat ya. Kan? Apa nak jadi ni kita ni? Nak Islam ke tak nak Islam ni? Islam pun nak, kafir pun nak. Tentu kau? Boleh macam tu? Mana maunya kata orang perak? Mana maunya yuk? Tak boleh. Dia yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Tu je. Dia tak ada tengah-tengah, tak ada tuan. Grey area tak ada. Yang hak tetap hak, yang tetap batil. Yang hak kita sokong. Siapa pun cakap, siapa pun yang anjurkan, asalkan benda yang hak kita sokong 100%. Tak ada duit, kita bagi duit lagi kalau nak lah. Kan? Kalau benda batil kita tolak, siapa pun yang buat. Itu prinsip. Tak kira parti apa, peduli apa. Betul tak? Dia susah ni. Tu kata Nabi kan. Dah jangan ulas tamu-tamu. Tanya soalan kemudian. Nanti goreng gurau kan. Jadi bukan apa, saya bukan nak cakap pasal ni. Maksudnya biar kita orang masjid ni sampaikan mesejnya pada anak-anak kita. Yang banyak kena tipu ni anak-anak kita tuan. Budak-budak muda ni. Sebab dia nak seronok tu nafsu dia tu. Bila nak seronok, ada pula orang anjurkan. Jadi benda tu macam kata orang mengantuk disorong bantal. Itu dia. Kalau ngantuk, tak ada orang sorong bantal, dia susah nak tidur. Ni ada orang sorong tidur. Sedap badan. Tentu seolah-olahnya begitu. Sebab yang pergi itu bukan kita, tuan-tuan. Ni semua tak pergi. Kau ada yang pergi. Saya sunat dia sekali tu. Kan? Bukan kita, tak maksudnya. Kena sampaikan mesej daripada anak-anak. Kau pergi tu, kau pakai duit kau sumbang pada orang kafir lahanat tu. Minta maaf perkataan kasar sikit. Kan? Dia bawa mesej LGBT pula. La ilaha illallah. Ni apa ni? Tahu mana tuan tak nak khabar dah. Jadi so kawan-kawan saya cakap ni besok kat hari kiamat Tuhan kata, Tuhan tanya saya jawab dah. Hari ni berapa bulan? Saya dah tegur lah. Saya dah cakap dah. Tuan-tuan sampaikan lah. Dan ni ada live nah. Tengoklah balik. Parah tuan. Yang hak tetap hak. Yang batil tetap batil. Tu je. Prinsip saya tu je. Benda baik. Tak ada benda baik. Ada sikit-sikit tak boleh. Benda jahat tetap jahat. Dia sokong Palestin. Peduli apa? Bukan isu dia sokong Palestin. Isu dia buat benda mungkar. Kan? Isu bercampur lagi perempuan tanpa batas. Isu tak semayang pun semua. Agak-agak semayang lah tu. Entahlah, tak tahu lagi tu kan. Kau semayang jamak lah kan. Boleh kau jamak? Kan? Boleh tak? Poning balo kan. Inilah ustaz-ustaz tahu mengutuk je. Itulah dah. Ada pula orang cakap macam tu. Kan? Baik tuan-tuan, itulah dia. Kita hidup, inilah dia katakan zaman fitnah. Zaman nifaq. Kan Allah Ta'ala sebut orang munafik ni apa? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Terbalik. Ajak benda mungkar, cegah benda makruf. Orang buat benda baik, orang yang baik tu kena. Kan? Orang tegur benda baik, benda jahat tu orang tegur. Mana baik atau teguran tu? Oh, tak boleh. Nampak? Benda baik nampak jahat, benda jahat nampak baik. Habis. Inilah dia. Zaman fitnah dipanggil. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada fitnah yang sebegini.
Peganglah pada Quran, pegang pada sunnah, pegang pada ajaran Islam, insya-Allah selamat. Kalau tidak habis. Nauzubillah min zalik. Dan jumpa lagi tuan akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana ووسع به أرزاقنا ونوّر به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.